Dia mempunyai kuasa yang besar. Dia tak boleh nak kencing. Tak boleh kencing. Sakit dia tak boleh kencing. Penyakit dia tak boleh kencing. Harta banyak. Dia panggil lah. Dia bukan panggil momoh kan. Dia panggil doktor. Doktor nama dia Tabib. Tabib tu doktor bukan momoh. Bukan paruh. Ni ada sekali lopong dengan bambu. Ambil bawa pelaku RM2. Aku baru ni pakai kok. Satu hari tu pakai kok, pakai songkok. Dia kata ustaz ni macam bohong pakai. Ya. Jadi ada yang duduk di kau terbang. Ada orang cari. Ada orang cari. Sehingga ada orang tanya, betul ustaz? Kemungkinan tak kapal terbang itu digelar oleh jin? Dia kata, saya tak boleh jawab. Baru ustaz tak boleh jawab. Cuba tanya ahli sains, dia jawab. Saya bukan. Sebab tu orang Melayu kita ni lah. Standard orang Melayu kita. Saya pun Melayu orang berapa hitam. Orang Melayu jauh. Melayu jauh. Tak orang Melayu juga. Orang kita ni kan, apabila sakit, mula-mula sekali pergi hospital. Di hospital jumpa pakar, tak sembuh juga, ada yang pergi jumpa bomoh. Akhir sekali baru pergi jumpa ustaz minta sembahyang hajat. Kan gitu. Dia jumpa doktor pakar tu dah beribu tu. Jumpa bomoh beratus. Jumpa ustaz RM5. Suruh sembahyang hajat. Nampak? Ustaz pun tengok RM5. Ada juga. Agama RM5 pun. Nampak? Tapi dia dah habis duit beribu tadi. Dia tapi kat mana ni ustaz tu nak duit baru kata tidak. Ada usul. Apa tahu kita dia tak lari daripada pisang. Kalau hari Jumaat pisang, betul. Kenapa tak buat ciku ke? Kata mesti pisang. Letaklah apple ke. Lepas tu saya kata, macam mana cara kita nak tarik kanak-kanak ke masjid? Dia nak tarik kanak-kanak ke masjid, cuma cari makanan yang kanak-kanak suka. Apa dia makanan kanak-kanak suka? Yang pendek suka dia? Ya. Contohnya apa kan? Saya kalau ni pergi ke apa namanya nak beli obat di depan Mazhar Main tu, ada kedai obat tu kan? Petang. Ada orang menjaga kan? Bawa anak. Saya alhamdulillah anak saya kenal yang ketujuh kembar. Cik 4 tahun. Jalan depan KFC tu dia kata, "Wah. Bukan KFC dah, boh." Saya KFC saya masuk, McDonald's saya tak masuk. Dia kata McDonald's saya tak masuk. KFC saya masuk. Sebab KFC ni bawah Johor Corporation. Masih lagi mengalir di kalangan duit orang kita lah kan. Bawa khazanah ke bawah maklum lah. Tapi Johor Corporation yang itu. Jadi bila anak saya kata KFC, jadi sebelum dia nangis masuk dulu. Sebab kalau dia nangis, jadi menunjukkan peranan suatu KFC maju. Ada satu benda di KFC sehingga menjilat jari kan benda. Jilat jari itu kan sunnah Nabi. Tapi ada orang kita ni jilat jari makanan Nabi kan tak habis. Itu tak sunnah. Yang ni banyak makan buffet, dia dulu ambil. Orang kata ya kaki ayam cukup. Ambil tak habis. Tak habis betul dia jilat jari. Jilat jari. Konon ni ikut sunnah Nabi. Tak betul. Sunnah Nabi jilat jari maksudnya makan tu sedikit. Makan tu ambil secara sedikit. Sebab tu Nabi makan sikit. Kita tidak. Sikit-sikit makan. Itu beza kita dengan Nabi. Oh, Nabi makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Dalam lagi saya akan makan. Jadi tuan-tuan yang mulia apa? Sebab tu kenapa Nabi makan 3 jari? Kita baca Nabi makan 3 jari lah. Kita orang lain kan makan 3 jari tuan-tuan. Sebab kita makan nasi. Maksud mana 3 jari itu makan dengan beradab. Kan gitu? Makan dengan beradab. Makan sedikit. Kita nak makan nasi 3 jari, esok tak habis tuan-tuan. Mana dia di sini? Nabi makan tu beradab. Nabi makan itu beradab. Sebab tu kita, saya lupa bawa satu buku. Biasa saya pergi Syarah, saya bawa buku tu. Sama ada buku tu, kalau saya Syarah ramai-ramai, saya elang dia. Tapi kalau tempat saya jual buku tu. Tuan-tuan cari satu buku, Kenali Nabi Muhammad SAW. Keluaran Telaga Biru. Harga dia RM89. Buku tu
Mula-mula saya tengok, saya ingat tu 280. Sebab saya pernah beli satu buku sejarah Nabi, harga dia 280. Kertas warna-warni. Muka surat dia 684 muka surat. Campur dengan CD, DVD Ustaz Zahazan, Dr. Zahazan. DVD tu aja RM20 dah. Kitab tu boleh tahu ni. Dengan saya RM80 saya jual di Makkah. Bukan saya jual, saya tunjuk, saya ambil. Siapa? Ustaz jual buku tak? Saya kata, kamu memang tak beli pun, buku dan buku. Saya tolong. Ini saya cakap ni. Jadi tuan-tuan, buku tu kenali Nabi. Dia hadis lah, tu hadis yang menceritakan kisah Syama'il Muhammadiyah daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Disarahkan oleh seorang ulama muda Malaysia. Kita kalau baca kitab Arab, lambat faham. Kita tu kata-kata set. Baca, tak faham, baca terjemah 2 hari baru faham buku. Jadi kitab tu senang, tengok ada gambar, bukan gambar Nabi. Jangan cari gambar Nabi, tak jumpa. Apa buah-buahan yang Nabi suka makan, apa, tu ada gambar. Siap warna-warni kan tak? Dapat RM49. Kalau tuan-tuan pandai tahu, dapat 10%. Tu cerita. Kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan yang anak dah ada yang besar, suruh anak cari. Cakap ke anak telefon, mak rasa mak nak buku lah. Ayah nak buku, suruh anak kita cari kedai-kedai. Biar dia susah. Dulu bukan main susah. Ni baru suami kan, bukan susah apa, isteri mengidam dia. Saya ingat lagi, isteri saya mengidam nak makan nasi dagang. Saya waktu lalu balik kampung, isteri saya kata nak makan nasi dagang yang ada di Cendering. Sebab ada di Cendering tu sedap nasi dagang. Saya pergi waktu tu, muda, makan motosikal. Pergi cari nasi dagang di Cendering. Alhamdulillah, dia ada buku. Jadi tuan-tuan saya rasa lebih hari tu ada yang nak makan pulak gundu. Dan baru ni ada yang tu, dia mengidam makan apa tau? Nak makan mentu. Mentu aku. Suami dia pergi tak cari mentu. Bukan di sini lah, tak lain. Ada lagi ke yang mengidam-ngidam sini? Ada. Sebab sini bikin mengidam saja. Nama ayat tu ada. Semua pada ketawa tu perkasa tu. Sebab kalau kita ni sebab makan Allah Akbar sampai ke Rembang ni. Sebab dengar je kopi Tok Ali di sana ada. Minum Tok Ali power tapi kaki tak bergerak. Tak bergerak ke mana? Ke Rembang. Macam gitu. Tak bergerak kaki ni. Orang ajak jom lah pergi masjid. Kau pergi lah dulu. Sebab tu tadi semalam dia ada tutur soal sudah dia kata dia dia biasalah budak-budak sekarang nak marah sangat tak boleh. Kena kita pun janganlah kata dia pun senyum. Okey lah Ustaz, okey lah. Lepas tu dia biasalah budak-budak sekarang tak ada dalam kita dulu. Kita dulu lagi guru tak habis cakap lagi kita tak lari. Sekarang okey lah saya okey lah. Gaya budak-budak sekarang. Okey tak apa. Saya kata nanti dulu buat Ustaz bimbang apa Ustaz? Bimbang nanti besok Ustaz tak sempat lagi nak beri nasihat ni. Sebab apa? Dah sama ada Ustaz dah tak ada. Tapi yang bimbang lagi takut kau tu dah tak ada besok. Tapi yang dia faham betul. Yang tak betul lah. Sebab kita ni tak tahu besok. Sebab tu Nabi Isa kata kehidupan ini bermula dengan 3. Yang pertama yang yesterday kemarin kita kata semalam pergi mana? DJ Jayasku. Pergi Jayasku. Dah jadi cerita semalam pergi ke Jayasku. Tahu tu? Budak panggil balik. Tak ada panggil lah. Dah tu esok. Esok tak pergi mana dia? Esok rasa macam berjaya. Tapi belum tentu dapat pergi. Dah buat persiapan ni. Dah buat persiapan. Baju dah air. Tiba-tiba tak sempat. Dan yang Nabi kata yang ketiga, sekarang ni kita kena manfaatkan. Jangan tunggu tak apalah, nanti pencet pergi lah. Belum tentu pencet. Baca saya, bila tengok orang pencet, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, minta lah aku juga nanti pencet. Pencet boleh pakai pencet kan? Ada sahabat saya pun ni, bukan sahabat lah dia perempuan.
Dia selalu kalau dia naik pejabat saya itu dia lari ke pintu belakang. Dia naik sampai pergi sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak Ustaz ada. Dia selalu tanya anak saya. Sebab anak saya pernah belajar di tadika, dia jadi pengasuh. Anak saya sekolah lah dia tak. Bagus ke Ustaz? Okay, Alhamdulillah. Lepas tu akhir-akhir kalau jumpa saya, Ustaz boleh tak tip air sikit? Saya yang apa maksud tip air? Saya tip baca tip kan. Akhirnya dah meninggal dia kata, Ustaz, bukan tak, bulan 4 ni dia mencet. Maknanya kalau pada adat ni kalau kita mencet ni ada garansi kan. Ada garansi, ada golden handshake ni. Dapat mencet tu. Tapi tak sebab rasa anak dia kaya sebab tu. Anak dia ada lagi yang di bawah. Dapat RM40,000 mahal apa kan? Jadi saya fikir baru kita minta sama. Baru saya boleh tengok orang cucu lah. Kerana itu sahabat-sahabat saya pun dah WhatsApp tunjuk siapa ni cucu. Tengok kamu cucu. Minta dengan Allah satu hari nanti aku pun dapat kamu cucu. Kan gitu. Ni anak-anak ni cucu kan tak? Haji berazam dia bila saya kan nak tengok gambar anak kecil itu gambar cucu. Sebab isteri saya besar pada saya bang. Tua-tua nanti dia sibuk pergi ke masjid, bukan sibuk pergi ke hospital. Dia kata maksud dia kata kalau pergi hospital tu bawa budak kecil lah. Maknanya janganlah poligami, maknanya gitu lah maknanya. Jadi begitu. Kita tahu. Nabi Pak juga tadi kata Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Minta telinga sehat. Apa maksud telinga sehat? Mudah terima hidayah. Sebab tu kita kan waktu kecil kan azan. Ni, kalau lahir-lahir kan azan. Tak ada orang lahir-lahir tu pergi pasal muzik antarabangsa Mariah Carey tu. Tentu tak ada tu Mariah Carey. Ni bapak tak kenal. Muzik kecewa kan? Muzik kecewa mendung tu. Macam mana Ustaz tahu? Ada kanan TV, ada tulis di bawah tu. Musita cipta mengandung lagi. Jangan apa-apa mengandung, tak ada lah TV. Tak ada lah seorang bekerja. Dia dapat sejak selembat mengandung. Hati dua. Sama. Okey. Apabila kita lahir di azan. Azan. Apa azan? Dengar kanan di azan, dengar kiri di komatkan supaya kalimah pertama juga, kalimah thayyibah, kalimah Allah. Ini yang bila dua dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ada 5 kategori orang yang azan tuan. Ini muslimat. Muslimat ni pengaruh besar tu. Muslimat ni orang tua kan. Tahu kan? Biar ada juga orang dipanggil muslimah, ada orang panggil wanita, kan gitu. Ada orang dipanggil wanita, ada orang dipanggil muslimat. Orang azan, dengar azan ada 5 kategori. Yang pertama dia dengar azan, dengar azan tak berhenti. Selalu masuk kereta. Kereta tak berhenti ke kan? Ini ada kereta Ferrari, kancing, picu pun lain sebab. Yang kedua, dia dengar azan, dia berhenti sekejap, menghormati azan. Macam budak-budak main bola kan? Yang budak-budak dia main bola, berhenti dulu, orang azan, berhenti sekejap. India, tak berhenti. Kalau tak saya, pelajar India, dia berhenti. Cina ke, dia dengar azan. Dia berhenti. Tapi dia memang tak berhenti, tak maksud dia kan? Ada orang yang tak berhenti. Yang ketiga, dia dengar azan, dia berhenti, dia sembahyang. Tapi dia sembahyang di rumah. Kain pakai baju tak pakai. Allahu Akbar. Yang keempat, dia dengar azan, dia berhenti dan dia sembahyang di rumah. Dia pergi sembahyang di rumah. Dan yang kelima, orang yang paling hebat. Dia dengar azan dilakukan tu, dia ada dah di masjid. Azan dilakukan tu, azan lagi dia ada dah. Azan dilakukan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ada dah duduk dalam masjid. Ini orang yang paling hebat. Dan kita harap kita berada pada peringkat keempat atau kelima. Kalau boleh kelima dah syah. Bukan dah syah, hebat. Ini daripada muda sampai ketua peringkat 1 je. Jangan tak orang yang bilang tadi. Sampai bila tu azan gigi. Pakai polider. Hayya al-salat. Waktu bila kau mati,
Bila mati pandai pula dia tanya bini dia. Orang lain Azan. Bini dia kata, Abang tahu tak? Bila yang dulu tu dah meninggal. Oh, meninggal? Ini jemaah kan? Kita orang lelaki, insyaAllah. Sebab tu, di Malaysia hari ni, kita berhati-hati. Kita marah boleh kalau misalnya ada ada tokoh ke, ada kuih ke dibuat-buat, baru kita macam marah. Kalau yang hidup Melayu ni, marah pula. Marah. Sebenarnya kita tak ada marah. Cuba lihat, di negara kita Malaysia ni alhamdulillah, di setiap kampung ada masjid, di setiap taman ada surau, dan masjid ada surau tu dibuat untuk apa? Untuk buat majlis khatam. Bukan khatam Quran, khatam gitu. Sebab tu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Dia kata dia seru pada orang kaya-kaya Islam di dunia, jutawan-jutawan Islam, lebih baik buat filem daripada buat masjid. Kalau buat masjid banyak kan, cuba tengok di negara kita Malaysia. Alhamdulillah, untukkan daripada kerajaan baik ataupun orang kaya buat masjid, dahsyat, hebat. Masjid besar. Tapi pengisian, alhamdulillah. Jadi sebagai akhir ya tuan-tuan, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni hebat fikiran dia. Dia suruh buat filem yang suruh ingat pada agama. Sebab hari ni banyak filem-filem yang lari daripada agama. Kalau di Malaysia ni filem hantu, filem cinta, filem tu. Dan kita tengok tadi, cuma ada satu je filem yang bagus tu. Kalau ni ustaz mau tunggu aku datang tak? Tapi boleh ke kita, ustaz mau mari aku lari. Ada juga tempat, ustaz mau mari aku lari. Sebab tu pelik orang kita ni. Tapi dah cerita tu baru, ustaz mau tunggu aku datang. Cuba tengok cerita Siru je kan. Tapi yang tak baru ni dia banyak lawak ni tak bagus sebenarnya. Sebab tu di Malaysia ni pelik, mahal tu lawak 500,000 tu. Banyak orang sponsor. Tilawah Quran nak cari 20,000 kan. Itu biasa. Jangan kata itu luar biasa. Sebab apa? Sebab surga itu, bukan saya kata yang mahal lawak itu, surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu tak suka. Nafsu tak suka. Manakala neraka pula dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu suka. Lepas tu balik pada konsert tadi, yang tu kita minta dia. Kau tahu berapa kekek dia? Paling rendah 100, paling tinggi 400 untuk hadir konsert tersebut. Ni hadir majlis ni ada bayar. Kursi bayar. Pergi masjid tu bayar. Tak kena bayar, cuma bawa lah duit sikit ke dulu. Ni dulu lah sikit. Dia Jumaat. Ni ambil letong lalu babak pengantuk. Ada letong lalu pas. Bukan oleh sini lah Pak Air. Jadi saya yakin tuan-tuan dah buat dah. Tapi untuk ingat muslimat betul lah muslimat kerja lah. Tapi mula-mula lah kat suami nak pergi semai mak. Abang tunggu jap. Ada apa? Dia ambil ni RM10 ke abang letak dalam tabung. Tiba-tiba suami dia, abang akan rasa berani. Apa ni? Sebab apa? Ada juga orang ni dia berkira nak derma ke masjid dari sini lah. Tapi Masya Allah, sekali baru ni saya dapat satu kalimat dari sahabat saya. Betul juga, dia kata sekarang ni RM50 ni ya. Kita kalau nak derma ke masjid RM50 demam ke. Tapi kalau pergi pasar mak minggu RM50 tu sebelah tangan je kan. Dua tangan lah, dua tangan betul je. Tapi kalau nak derma tak surau RM50, boleh lah. Demam dia buat je. Sebab tu ada satu cerita kan. Ada seorang kaya tu dia kata dia nak derma. Lalu tu dia buka dompet dia duit 100 tau. Dia nak ambil duit sikit. Tiba-tiba duit 100 jatuh. Lepas tu dia masuk sikit. Lepas tu budak sebelah dia tu mak lorok je, mak lempit je. Letak 100. Dia tengok budak ni. Aku letak RM1, dia letak 100. Selepas mayat dia tadi banyak duit adik. Tak cik, bukan duit saya, duit pak cik. Tadi macam pak cik cari duit, jadi duit tu jatuh. Jadi saya ingat tu pak cik nak letak duit tu. Jadi saya tolong letak. Demam RM1 orang kaya tu.
Jadi cara kita tidak ada begitu. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya, bersyukur kepada Allah. Apa-apa juga bersyukur kepada Allah. Kita, Allah Ta'ala pilih kita kerja di tempat ni. Jadi sedar ni, Allah Ta'ala pilih kerja di sedar. Ada tazkirah pagi. Tazkirah tu ada ekor, tak mulia je. Ada orang dia nak tazkirah tapi tak boleh. Ada orang dia nak tazkirah tapi tak boleh. Tapi ada cara je lah. Macam contohnya orang fikir-fikir tu, dia tak boleh dengar tazkirah. Tapi insyaAllah Allah memberi tazkirah pada dia. Sebab tu kita dah sekali pergi ke Sundara. Alihlah tukar tazkirah ni pergi ke Sundara. Betul ni kan? Jangan begini dah pergi Sundara. Lepas tu saya cakap kepada tempat saya naik ke satu tempat tu, saya kata boleh tak kuliah ni diganti pergi ke Sundara. Bagus tak? Ya, tengok zirafah, tengok ular, tengok kambing, tengok apa-apa, dah tengok tak? Tengok balik cerita. Siapa yang cipta zirafah? Siapa yang cipta-cipta itu semua? Jadi balik kepada hukum alam. Jadi kita ni manusia, semua Allah Ta'ala cipta. Kenapa degil tak mau ambil peraturan Allah? Ya Allah Ta'ala sudah sediakan menu kehidupan. Untuk apa? Bagi kita berdoa kan nak selamat di dunia dan nak selamat di akhirat. Macam mana nak selamat di akhirat kalau tak ikut peraturan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan kepada kita? Alhamdulillah. Kalau kita tak ikutlah. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, saya minta maaf. Tadi cadang sejak ada, tapi bila tengok tuan-tuan ni macam semangat dia, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita semua dan memberi kebaikan kepada kita. Kita tutup majlis tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah selesai satu majlis ilmu, iaitu majlis sebagai sama-sama juga, di mana dalam majlis ini para malaikat bersama kita. Kalau kita dapat dalam hati kita sambil berdoa, sebenarnya para malaikat selepas ini akan berhusu-husu kembali kepada Allah, melaporkan apa yang kita buat pada hari ini. Wah, begitu besar majlis ilmu ini. Lebih besar kita duduk di sepi seorang pemimpin negara. Kalau kita di majlis yang paling mulia di dunia, tak ada majlis di dunia semulia majlis ilmu. Majlis tamat syurga. Walaupun kita duduk atau berdiri dapat. Itu apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya harapkan lain kali kita dapat lagi bertemu. Hari ini alhamdulillah kita masih dihidupkan, bermakna bila dihidupkan tu maknanya kita ni masih dapat beramal. Bila mati nanti tak ada apa yang kita dapat beramal. Okey, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.